Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah 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 walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apa khabar semua sahabat-sahabat yang saya kasihi, yang saya hormati? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang kuat, dalam keadaan yang syukur. Kita ada dua pilihan sahaja, jangan ada pilihan yang ketiga. Pilihan yang pertama, syukur jika diberi nikmat. Pilihan yang kedua, sabar apabila diberikan ujian. Maka daripada sabar, kita akan naik tingkatan redha. Subhanallah. Daripada syukur, kita akan naik tingkatan kepada qanaah. Kita akan rasa cukup. Cukuplah yang membuatkan kita syukur. Subhanallah. Ada ramai orang dia tak cukup dengan anak yang Allah kurniakan. Bukan tak cukup bilangan ya. Dulu dia nak anak, dapat anak, perangai budak, ada ujian. Lalu dengan merasakan syukur kurang-kurangnya ada anak. Subhanallah, walaupun anak ni selalu menguji kesabaran. Syukur. Akhirnya Allah akan bagi anak itu cukup untuk kita. Cukup. Sebagaimana yang kita harap. Sebagaimana yang kita bayangkan. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah. Semalam sebenarnya tak habis tu masa kita definisi. Okey, saya dah bagi salam belum ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, muslimin muslimat, dua pilihan yang kita ada. Bila diuji sabar, kita akan naik makam redha. Bila kita diberi nikmat syukur, kita akan naik makam qanaah, iaitu kita akan rasa cukup, semuanya cukup walaupun dalam keadaan kekurangan. Sebab cukup bukan syarat ada. Cukup bukan syarat ada. Ada orang banyak benda yang dia tidak ada. Dia tak ada suami, anak yatim piatu pula. Kau tengok banyak benda yang dia tak ada. Tapi hidup dia cukup. Ceria, senyum. Kerana dia ada syukur. Disyukur dengan apa sahaja yang dia ada. Dihitung nikmat Allah. Allahu Akbar. Ada orang, dia ada semua. Mak ayah ada lagi, suami pun ada, anak pun ada. Tapi semua itu tidak cukup baginya. Maka dia selalu merungut kekurangan yang datang. Ujian datang daripada suami, daripada isteri, daripada anak-anak. Ujian yang datang dalam bentuk kekurangan rezeki. Padahal dia dah ada kerja, cuma kurang sikitlah bertahan. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kita cari rezeki bukan paling utama adalah rezeki itu. Bukan paling utama adalah kita dapat. Mari kita dengar sikit ya. Kita bekerja adalah untuk kita menjadi manusia. Melalui bekerja ni, cuba tengok, adakah kerja kita sekarang menjadikan kita manusia? Adakah menjadikan kita hamba Allah yang baik? Adakah pekerjaan kita sekarang menjadikan kita khalifah Allah yang baik? Kerja apapun, umum ni, subhanallah. Walaupun anda kerja cleaner, tapi dengan kerja cleaner itu membentuk akhlak-akhlak yang baik. Lebih baik daripada anda jadi pengarah tapi anda jadi sombong. Walaupun anda kerja cleaner, Tetapi daripada cleaner itu, anda kerja dengan amanah, tak curi tulang, bersih sungguh-sungguh, rezeki itu jadi barakah.
Maksudnya subhanallah, bagi orang yang beriman, dia bukan berapa gaji dan apa jenis kerja, tapi adakah kerja dia itu menjadikan dia sebagai manusia yang baik, hamba Allah yang soleh dan khalifah Allah. Okey, saya sebut sepitar lalu semalam definisi takwa. Takwa itu bila Nabi kata at-taqwa hahuna, takwa itu di dalam ni, iaitu di hati. Tapi mesti terbit pada perbuatan. Kalau kita tengok merujuk yang kita bincangkan semalam, subhanallah, yang disebut tentang takwa itu antaranya adalah kata-kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, at-taqwa yang pertama al-khauf bil jalil, takut pada Allah. Kita dah definisikan apa maksud takut kepada Allah semalam. Yang kedua, wal amalu bit tanzil, beramal dengan wahyu yang diturunkan, Al-Quran dan juga hadis. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil, cukup dengan yang sedikit. Muslimin muslimat, biasa banyak baru cukup. Tapi orang bertakwa, walaupun sikit dia cukup. Walaupun makan tak cukup, tapi bagi dia cukup. Ridha bil qalil, kita mengharapkan kasih sayang suami kita sebesar bukit. Kalau boleh diberi ukurannya, kita mengharapkan kasih sayang suami kita sekian-sekian, tapi dapat sikit je. Kita mengharapkan perhargaan bila lahir sekian-sekian, tapi dapat sikit. Ar-ridha bil qalil, ridha dengan sedikit. Sedikit kasih sayang, sedikit perhatian, sedikit rizki, sedikit sehat, sedikit waktu lapang, sedikit peluang, apa sahaja. Masya Allah, ar-ridha bil qalil. Wal amalu wa ar-ridha bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil, dan buat persiapan untuk hari kiamat ataupun persiapan untuk hari kematian kita. Inilah definisi takwa oleh Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan juga Imam Hasan Al-Basri. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya ulang lagi sekali. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sadaqallahul azim. Inna, sesungguhnya, akramakum, yang paling mulia di kalangan kamu, indallah, pada sisi Allah, adalah orang yang paling bertakwa. Iaitu orang yang bertakwa. Itulah kedudukan ataupun pangkat orang mulia. Selain daripada itu, tidak. Mulia macam mana kamu pada pandangan manusia, masyhur macam mana pun kamu pada pandangan manusia, tetapi sekiranya kamu tidak bertakwa, kamu sebenarnya hina. Jadi untuk kita dapat kemuliaan di sisi Allah, sebenarnya lebih mudah daripada mendapat kemuliaan pada pandangan manusia. Siapa yang mengejar mulia di pandangan manusia, dia akan jadi hamba pada manusia. Siapa yang mengejar mulia pada pandangan Allah, maka dia akan jadi mulia di sisi Allah. Dan untuk mulia di sisi Allah boleh dicapai oleh semua. Untuk jadi mulia pada pandangan Allah boleh dicapai oleh semua. Oleh tukang sapu, oleh tukang kayu, oleh tukang rumah, oleh Perdana Menteri, oleh Menteri, oleh YB. Sama level saja, siapa pun dapat peluang. Tapi untuk jadi mulia pada pandangan manusia, bukan semua ada peluang. Ada Allah naikkan manusia pada pandangan manusia, ada Allah hinakan, ada Allah tinggikan, ada Allah jatuhkan. Subhanallah. Sebab itulah mulia di sisi Allah pasti ia adalah satu rahmat. Namun mulia pada pandangan manusia masih lagi antara dua. Tak boleh kata pasti. Kalau mulia pada pandangan Allah pasti rahmat. Pasti ia adalah satu nikmat dan satu anugerah. Tetapi kalau mulia pada pandangan manusia melalui cara apa pun lah, sebab dia ada harta, dia berharta, dia kaya, ataupun dia ada kuasa, dia ada pangkat, ataupun dia ada kemasyhuran, ataupun dia ada keindahan, kecantikan, apa sahajalah sehingga manusia memuji dan memuliakan, dia masih lagi pergi pada dua. Kalau ia diambil sebagai satu amanah, maka barulah ia menjadi satu anugerah. Tapi kalau dia ambil ia adalah anugerah, dia boleh jadi musibah. Okay, itu je teorinya. Itu teori yang selalu saya ulang lah sebagai peringatan. Apa maksudnya? Muslimin muslimat, jadi ibu ayah mulia, menjadi ibu ayah mulia
Kalau tengok ramai anak adik lagi mulia, maksudnya orang pandang tinggi, jadi ibu ayah mulia. Hebatnya kamu jadi ibu ayah, mulia ibu ayah ni. Tapi kalau anak itu dianggap seperti anugerah, maka ia boleh jadi musibah. Tapi kalau anak itu dianggap sebagai amanah, dia akan menjadi satu apa? Satu anugerah. Barulah jadi anugerah. Anugerah yang kita akan dapat trofinya di akhirat kelak. Okey, kalau kita merujuk kata-kata Sayyidina Ali ini lagi. Yang kedua, ar-ridha, al-amalu bitazil, beramal dengan Al-Quran dan hadis. Ar-ridha bil qalil, ridha dengan yang sedikit. Al-isti'dadu bi yaumir rahil, iaitu buat persiapan untuk kematian ataupun persiapan untuk menghadapi kiamat. Hari ni pasal kiamat ni macam tu lah ya, seram sejuk ada, tak rasa apa-apa pun ada. Kita ni di peringkat mana? Jangan sampai dia beginilah. Kalau kita tengok Facebook kan, ataupun IG ataupun TikTok, Facebook paling utama, ada beberapa channel ni, ada beberapa page ni, dia selalu menimbulkan rasa takut kepada kiamat. Channel ni kalau saya sebut mungkin ramai yang follow. Channel ni saya sendiri follow sampai hari ni. Saya suka follow, saya suka baca. Bagi setengah orang, okey, dia boleh terima penulisan dan mesej-mesej seperti itu. Dia bagi tanda-tanda kiamat, dia soalannya menggambarkan kiamat sudah dekat, kan, rumus-rumus, jangkaan-jangkaan, macam itulah. Subhanallah. Jadi jangkaan-jangkaan ni pun mereka tak bawakan dalil-dalil. Ada setengah orang bila dia follow, dia anxiety, dia trauma, dia takut sampai tak boleh buat kerja, sampai banyak benda tindakan yang tak sepatutnya dia buat. So bagi yang tak boleh follow, unfollow sajalah. Bagi yang boleh follow dan boleh ubah kehidupan jadi lebih baik, maka follow. Jadi subhanallah, tuan-puan sekalian, bagi saya adanya kumpulan seperti ini, dia akan menyeimbangkan. Sebab manusia sangatlah lemah. Sistem kepercayaan terhadap kiamat sangat lemah. Kita ni masa kuliah dengar sekiamat, naik bulu roma. Habis kuliah je, keluar daripada masjid ataupun bilik kuliah ataupun dewan, ada jualan, dah lupa dah pasal kiamat tadi tu. Maksudnya ketakutan dan kebimbangan kita tentang kiamat, tentang kematian ni sangat sekejap. Sebab kita masih lagi hidup di dunia. Nak depan mata dunia lagi. Tangan kita pegang dunia lagi. Hati kita pun, telinga kita dengar dunia lagi. Sebab itulah, bagi orang yang konsisten mengingatkan tentang mati, tentang kiamat, it's okay. Maksudnya bagus. Mereka ni penyeimbang. Makanya masa kita scroll tu, tiba-tiba lah kita terlintas lah apa yang dia tulis tentang kiamat, tentang mati ni. Aduh, kita pun tak jadi terus nak sambung scroll lagi. Terus ambil wuduk, solat. Sebab masa tu pun tak solat lagi, dah lewat. Contoh, perkara-perkara begini akan menjadi keseimbangan. Jadi masing-masing ada peranan masing-masing lah. Kalau kita nampak sesuatu itu secara positif, maka kita akan jadi orang yang dapat ambil manfaat. Tapi kalau kita tak mampu nak follow, unfollow je. Unseen, unfollow. Memang okey je, tak ada masalah. Jadi kalau kita nak kecam-kecam tu, sebenarnya pihak-pihak ini akan meneruskan. Bukan dia akan berhenti. Sebab itu adalah dia punya passion. Dia punya passion menyedarkan diri sendiri dan orang ramai. Perlunya buat persiapan untuk hari kiamat. Beriman pada hari kiamat ni kan rukun iman. Jadi kena tahu tentang hari kiamat. Kena buat persiapan. Macam mana kalau tak buat persiapan, kalau tak ada perasaan takut? Contoh kan, exam. Kadang-kadang ada budak, malam exam duk main game. Kita kata, tak takut ke exam esok? Dia kata takut. Kalau takut, tak buat apa-apa, tak ready ni. Kata takut. Maksud takut di sini perlu hadapi dengan persiapan. Sebab tu orang yang bersiap exam awal, dia cool je. Tak takut ke? Alhamdulillah, saya dah buat persiapan, dah baca semua dah. Dia ada takut dalam. Tapi dia ni berbeza dengan orang yang tak study. Malam pun relax, cool main game. Pagi besok baru kelar kabut takut. Alamak, nak jawab apa ni? Sudah dah lah. Aku tak ready apa-apa ni. Macam mana lah aku nak jawab ni? Sudah dah lah. Tiru nanti gini. Mak sakit perut lah. Tiba-tiba sakit perut. Orang ketakutan dalam hidup kita perlu dihadapi, perlu diuruskan. Bukan lari. Kita tak akan boleh lari daripada apa yang kita takut. Takut apa? Takut pada Allah, takut pada neraka. Uruskan ketakutan dengan jangan buat maksiat.
Takut tak dapat masuk syurga. Uruskan ketakutan dengan buat amalan sebanyaknya untuk ke syurga. Takut apa lagi? Macam kalau takut hantu lah, buka lampu, settle. Kan? Bila gelap tu terbayang ada hantu, buka lampu, settle. Bukannya tak ada hantu. Tak ada. Kalau saya ada rasa takut-takut hantu, bukan percaya hantu, tapi kadang rasa tempat gelap rumah tu kan, buka je lampu terang berderang, okey. Maksud itu contoh. Ada orang dulu-dulu ada rumah, ada pokok besar kat kampung, jangan tengok atas nanti nampak ada bergayut hantu. So urus ketakutan tu jangan lalulah bawah pokok tu. Ni lalu sampai menggeletar. Ketakutan perlu dihadapi. Ketakutan perlu diuruskan. Tak boleh lari. Kalau kita lari, kita bimbang, kita lalai, kita leka. Itu contoh-contoh saja ya. Kalau boleh relate. Masya Allah. Muslimin, muslimat dimati Allah sekalian, lebih kurang dalam 6K lebih ni. Kan, lebih kurang 7K lebih. Yang hadir pada saat ini, kita akan sambung hari ini. Kuliah Riyadhus Salihin kita adalah siri yang ke-180. Kuliah Riyadhus Salihin kita hari ini, kuliah yang ke-180. Boleh tulis 180. Kita dah buat 2 kali round bacaan tadi. Al-Fatihah 10 ayat awal sampai akhir surah Al-Kahfi dan juga Asmaul Husna. Saya sedang menunggu tim tapi diorang masih belum siap. Saya harap boleh siap by today. Syairah saya nampak ada, tim ada, by today. Saya nak zikir, saya nak selawat. Buatlah rakaman, kamu ada dah calonnya. So boleh tak buat dengan segera? So kalau macam kata macam tadi saya ada hal lah, saya ada urusan, bolehlah sementara tu dah habis bacaan, boleh sambung dengan zikir, boleh sambung dengan selawat. Jadi penantian itu bukanlah dengan kita boleh ada pengisian. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, boleh buat catatan. Hari ini kuliah Riyadhus Salihin siri yang ke-180. Siri yang ke-180. Hari ini berapa hari bulan? 18 Muharram 1444 Hijrah. Kalau Ogos tarikh Masihi iaitu 16 hari bulan 8 2022. Okey, siapa yang gunakan kitab yang sama seperti saya ni, boleh buka muka surat 120. Kita akan membacakan hadis yang ke-17. Hadis yang ke-17, muslimin muslimat. Dalam bab yang ke-11, iaitu kita masih lagi dalam bab mujahadah. Apa maksud mujahadah? Bersungguh-sungguh. Orang yang mujahadah sebenarnya dia sedang berjihad. Mujahadah ini pun daripada perkataan jahada. Jahada bersungguh. Jihad, bersungguh-sungguh. Orang yang berjihad ni orang yang bersungguh-sungguh menegakkan kalimah Allah. Bersungguh-sungguh. Dia bekerja untuk agama Allah. Okey, jihad itu khususlah. Bila sebut jihad, jihad ekonomi. Dari segi perjuangan ekonominya, lalu dia buat hasilnya daripada siang malam dia berjuang. Tapi orang yang tak faham, orang kata siang malam cari duit, siang malam kerja dunia. Padahal dia ada satu target yang besar, jihad ekonomi. Dia kata dia tak reti nak buat jihad ilmu, iaitu menyampaikan ilmu sekian. Dia pun nak akad pedang fisabilillah pun, kita berada di Malaysia, kita tak dituntut pun untuk pergi negara bergolak. Bukan cara macam tu. Orang yang berperang di medan perang, kita berada di negara yang aman, kita tidak dituntut untuk pergi ke sana mengangkat pedang juga. Subhanallah. Apa yang kita boleh buat adalah melalui jihad ekonomi, kita salurkan contohnya lah kepada pihak-pihak yang mempertahankan agama Allah. Mana-mana negara yang bergolak. Antara negara yang sedang mengukuhkan, iaitu di Mindanao ya, Filipina. Mindanao ke apa semalam? Mindanao lupalah, saya suka Mindanao. Semalam tu, Filipin tu, Mindanao. Okey, ada satu wilayah di Filipin sedang bangkit, mengukuhkan keteguhan dan asas Islam. Bahkan ada pihak yang jumpa kami semalam, dia kata, tak siap saya Mindanao, minta maaf ya, tapi Filipina. Mereka di sana memang fisabilillah sungguh, jihad sungguh. Mempertahankan akidah, menguatkan pasal agama Islam. Dan mereka dah mendapat wilayah autoriti tu. Mereka dah dapat autoriti tu. Jadi tuan-puan sekalian, yang mereka tak ada adalah sumber keuangan untuk mereka bina dari sudut fizikal, kekuatan fizikal. Of course perlu kekuatan fizikal. Kalau satu kawasan yang perlu dibangunkan, kan, nak bangunkan bangunan, nak bangunkan sekolah, nak bangunkan markas, nak bangunkan pusat-pusat sekian. Sebab itulah bagi kita yang mampu jihad ekonomi, kita cari mana tempat umat Islam sedang mengukuhkan kedudukan mereka.
ataupun mereka yang pasca perang, kan, yang pasca perang dan sebagainya. Itulah sebab itu ada kita tengok orang tu kerja siang malam cari rezeki, tapi dia dah bagikan separuh adalah untuk kerja agama Allah, separuh barulah untuk dirinya. Tapi orang tak faham, masjid pun susah, masjid pun susah nak nampak, kadang berapa hari sekali baru nampak masjid. Dia lah kawan tu kerja pagi sampai malam, subhanallah, tapi dia jaga solat jemaah dengan kawan dia, apa masalah? Dan mungkin dia solat berjemaah di mana-mana masjid yang berdekatan. Yang ahli masjid, yang pergi masjid 5 kali sehari, yang tak boleh jaga lidah tu masalah, kan, bersangka-sangka buruk kepada orang lain. Sepatutnya rutin dan istiqamah dia ke masjid itu menghalang lidahnya daripada menyebarkan keburukan saudaranya. Tapi jangan sampai kesibukan kita semua alasan jihad ekonomi, tapi hakikatnya 5%, 1%, 2% je untuk infak, yang lebih untuk diri sendiri. Jadi jangan jadikan perkataan jihad ekonomi itu sebagai kosmetik, sebagai mencantikkan, penyedap rasa je, ataupun suatu yang nak mempertahankan dirinya. Subhanallah, dia tak buat sungguh-sungguh. Dia hantar je belanja, tapi dia tak macam orang yang berjuang dengan agama Allah. Dia dengan lalai leka, tapi duit pergi hantar Palestin. Tolonglah, kita memang tolong orang lain, kita tolong saudara Islam, tapi tolong diri sendiri dulu. Tolong diri sendiri dulu untuk dibebaskan daripada api neraka Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Lindungilah, selamatkanlah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi hari ini kita akan membacakan hadis yang ke-17 dalam bab mujahadah, dan ia merupakan hadis yang ke-111. 111 dalam susunan kitab Riyadhus Shalihin. Jadi anda tak ada kitab yang sama dengan saya pun, is okay. Anda boleh merujuk hadis yang ke-111 111. Dan siapa yang tak mampu lagi beli kitab, is okay, pasang niat dulu. Pasang niat, Allah akan permudahkan dengan jalan yang tidak disangka. Sebab niat itu satu doa yang sangat kuat. Jadi siapa yang tak ada boleh dengar dulu. Saya akan membacakan hadis ini sebab hadis ini panjang. Tuan-puan, kita tak buat macam semalam. Semalam saya baca, tuan-puan ikut. So hari ini kita dengar saja saya baca. Dengar pun dapat pahala. Lepas tu kita akan pergi kepada terjemahan. Muslimin muslimat yang saya kasihi, yang saya hormati, mari sama-sama kita 4.8 dengan 2K jadi 6.8. Lebih kurang 6.8K ni saya mengajak tuan-puan sekalian untuk share, tekan butang share. Teruskan beri komen, sebab anda beri komen sebenarnya menaikkan engagement, sangat membantu. Anda beri emoji, anda beri macam-macam tu pun. Tengok ada banyak gift, ada banyak hadiah melalui TikTok, macam-macam hadiah ni kan. Masya Allah, ada dibagi hadiah tu, sebab hadiah tu akan bertukar menjadi bentuk kewangan. Saya pun tak tapi jumlah tinggi juga. Tengok di FB star tu kan, lebih kurang dalam 6,000. Masya Allah, terima kasih banyak. Kewangan tu memang real kami nampak masuk ke dalam akaun, dan kami manfaatkan untuk gerak kerja dakwah dan kerja amal. Alhamdulillah. Memang digunakan untuk bayar gaji. Saya nak cakap terus terang, duit tu digunakan untuk bayar gaji staff. Alhamdulillah, Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Staff ni kerja sepenuh masa. Di sebalik tabir, di belakang saya, di belakang Yayasan Ad-Dakwah dan NGO Sahabat Amal Care. NGO Sahabat Amal Care ni, tuan-puan kalau follow page, cari NGO Sahabat Amal Care, itu memang diasaskan oleh saya sendiri, dipenguruskan oleh Encik Suami dan Timbalan Pengurusi Ada Usaha Hazmi. Kalau anda tengok pergerakan NGO Sahabat Amal Care, setiap hari kita buat kerja dakwah kepada non-Muslim dan kepada Muslim untuk kembali kepada agama. Orang yang tak solat, orang yang tak pernah ngaji, pandai ngaji. Masya Allah, macam-macam aktiviti dalam dan luar negara, Muslim dan kepada non-Muslim. Setiap hari kita bagi bantuan, pelbagai bentuk bantuan setiap hari. Okey, tuan-tuan sekalian, saya nak baca ni, bersedia dengar ya? Bersedia. Okey, sikit lagi ni dah cukup dah 7K ni, 4.9 dengan 2.1 ni. Apa khabar semua? Apa khabar? Macam tu kan. Yang tu pun viral, banyak benda sangat viral ni. Apa khabar? Okey. Khabar baik, insya-Allah semuanya baik. Tak ada yang tak baik, siapa yang bersama dengan Allah sentiasa baik. Alhamdulillah, subhanallah. Okey. Saya baca ya, tuan-puan boleh dengar. Ini adalah merupakan hadis sahih riwayat Muslim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Sa'id bin Abdul Aziz an Rabi'ah bin Yazid
an Abi Idris Al-Khawlani, an Abi Zarrin Junnub bin Junadah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatudurruni ولن تبلغوا نفعي فتنفعني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أوصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه قال سعيد كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جث على ركبتيه. Hadis sahih riwayat Muslim. Muslimat. Ini adalah hadisun qudsi. Hadisun qudsi. Apa maksudnya? Ia merupakan hadis yang datangnya daripada Allah. Memang semua hadis daripada Allah. Semua hadis Nabi juga wahyu daripada Allah. Namun ada satu hadis namanya hadis qudsi. Qudsi, Allah ya Qudus. Allah yang maha suci. Ya Qudus, bila kita sebut Al-Qudus, ya Allah ya Qudus, kita sedang menyucikan Allah. Maksud menyucikan Allah adalah kita menyucikan Allah daripada segala sekutu. Menyucikan Allah dari segala sekutu. Subhanallah, itu yang kita sebut Al-Quddus. Ya Quddus, Al-Quddus. Menyucikan Allah daripada segala sekutu, muslimin muslimat. Jadi bila kita sebut hadisul qudsi, ia merupakan hadis daripada firman Allah. Firman Allah tetapi melalui kalamu Rasulullah. Kalau firman Allah, kalau baca Al-Quran, Al-Quran itu memang firman Allah. Al-Quran itu memang firman Allah. Dan ia juga kalamullah. Dia juga kalamullah. Dan exactly kalamullah ataupun kata-kata Allah itu bulat-bulat. Disampaikan kepada Nabi. Nabi cuma menyampaikan. Tetapi, bila sebut hadis qudsi, ia memang kalamullah. Juga kata-kata Allah. Tetapi melalui perantaraan lisan baginda. Bukan Nabi tu baca saja, tak, melalui perantaraan lisan baginda. Cuba kita perhatikan. Masa saya baca ni, saya rasa sebab dan sedih. Bayangkan, ini adalah firman Allah kepada kita, hambanya. Hadis qudsi yang kita bakal baca terjemahan ini adalah kata-kata indah, wasiat ataupun firman Allah, pesanan Allah kepada kita. Dan Allah menggunakan perkataan ya ibadi, ya ibadi, ya ibadi, wahai hambaku, wahai hambaku, wahai hamba kesayanganku. Macam lebih kurang macam itulah. Wahai hamba yang aku kasihi, wahai hamba-hambaku. Begitu. Yang itulah bila dengar saya sebut ya ibadi, ya ibadi, ya ibadi. Saya tahu sekarang pukul 8 ramai yang nak kena live, is okay. Muslimin muslimat di mata Allah sekian. Sekarang kita tengok maksud.
Saya sebenarnya tak boleh lama. Saya kena berhenti sebelum 8 suku. Jadi hari ini bersama dengan saya lebih kurang dalam 30 minit saja. Sebab tadi dah dimulakan dengan bacaan dan juga Encik Suami dah mulakan. Kita ada masa lebih kurang 30 minit. Saya kena berhenti juga sebelum 8 suku sebab saya perlu menuju ke satu lokasi ceramah yang PA dah pesan banyak kali. Kalau Ustazah lewat di 8 suku, kita akan lambat sampai pada tempat yang dituju. Ada faktor-faktor sekian-sekian yang boleh jadikan barangkali lambat tu sangat tinggi. So, saya memang kena patuh dan taat kepada PA ni sebab dia dah pesan kau-kau. Kita ada lebih kurang masa 5 ke 10 minit saja. Jadi, cuba hayati. Ini adalah firman Allah, kalamullah. Kata-kata Allah, hadisun kursi. Okey. Dari Sa'id bin Abdul Aziz meriwayatkan daripada Rabi'ah bin Yazid dari Abu Idris Al-Khawlani, dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan daripada Nabi SAW. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahawa Allah berfirman. Sebab tu hadis kursi, kalau kita cari Al-Quran tak ada. Tetapi juga firman Allah. Dengarkan ya, Allah berfirman. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan pada diriku sendiri akan menganiaya dan aku mengharamkan berbuat aniaya di antara kalian. Oleh itu, janganlah kalian saling menganiaya. Masya Allah, indahnya kalamullah ini. Allah sebut apa? Muslimin muslimat. Apa yang difirmankan oleh Allah ialah, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan pada diriku sendiri menganiaya. Allah sendiri mengharamkan untuk dirinya, untuk Allah menganiaya hambanya. Sebab itu kita guna ayat, Allah takkan aniaya kita. Allah takkan aniaya. Subhanallah. Muslimin muslimat. Saat ketika Sayyidatina Hajar ditinggalkan oleh suaminya Nabi Ibrahim AS di satu lembah padang pasir yang kering kontang, tidak ada pokok walaupun satu, tidak ada sumber air, tidak ada apa-apa. Muslimin muslimat, kalau kalian pernah pergi Mekah, kalian akan tahu kalau pergi ke padang pasir itu sangat menakutkan. Padang pasir ni dia punya luas tidak bertepi. Tengok kanan, tengok kiri, tengok belakang, macam terlalu luas, berbukit-bukit, panas, kering kontang, berdebu, tak ada apa-apa. Lalu ibunda kita Siti Hajar bertanya, wahai suamiku, kan, wahai Ibrahim, adakah Allah yang menyuruh? Bertanya kepada kepada Nabi Ibrahim, Allah as'aluka hadza ya Ibrahim, adakah Allah yang meminta kamu buat begini kepada kami? Tinggalkan aku dengan anak yang begitu kecil, yang masih lagi baby menyusu ni. Adakah Allah yang memintakan kamu buat begini? Allah as'aluka ya Ibrahim, as'aluka hadza ya Ibrahim. Adakah Allah yang perintahkan kamu suruh buat begini? Lalu Nabi Ibrahim menjawab, bala, bahkan benar. Allah yang perintahkan. Kalau ikutkan hati Nabi Ibrahim, takkan tega meninggalkan anak isteri. Dahlah umur 80 tahun lebih, berdoa meminta Allah untuk dapat zuriat. Usia 80 tahun lebih baru dapat. Dapat, baru nak tumpah kasih sayang. Baru nak menikmati nikmat dapat anak. Allah melihat Nabi Ibrahim mula cinta pada anak. Allah uji. Dengan satu perintah, adakah kamu merayu-rayu meminta dengan Allah supaya perintah itu tidak dilaksanakan? Adakah Nabi Ibrahim akan tidak melaksanakan kerana besarnya cintanya pada anak? Umur 80 tahun lebih baru dapat anak ni. Bukan sekejap ia tempoh menanti. Tetapi Nabi Ibrahim benar-benar membuktikan tidak ada apa pun bentuk cinta yang boleh melebihi cintanya kepada Allah. Allah suruh buat perkara yang sangat pelik pada akal. Banyak-banyak tempat yang ada dah pokok, yang dah ada dah penginapan selamat. Kenapa Allah tak suruh tinggal tempat macam tu? Kenapa suruh tinggal di tanah kering kontang yang tak ada apa-apa sumber kehidupan ni? Tetapi Nabi Ibrahim langsung tidak mempertikai dan mempersoalkan kerana besarnya cinta kepada Allah. Allahu Akbar. Kita tahu Nabi Ibrahim sentiasa diuji cintanya. Sebab itulah Allah memilih, kan, firman-Nya, wattakhadha Ibrahim khalila. Allah berfirman, sesungguhnya Allah mengambil Ibrahim menjadi kekasihnya. Khalil maksudnya kekasih Allah. Sebab apa?
Bukti cinta sentiasa terbukti. Sebab itu layak diangkat menjadi kekasih. Allah beri perintah, apa saja dilaksanakan. Akhirnya cintanya memang terbukti. Lalu diangkat menjadi Khalil. Khalilullah, itu gelaran Nabi Ibrahim yang dicatat di dalam Al-Quran. Apa gelarannya? Khalilullah. Wattakhaza Ibrahim Khalila. Allah mengambil Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Tetapi ujian Nabi Ibrahim sangat dahsyat. Dan kita tahu, lepas dah sekian lama berpisah, Allah perintahkan Nabi Ibrahim kembali mula ke Mekah untuk dibangunkan, dikukuhkan kembali Kaabah. Lalu, anak itu masih lagi kanak-kanak, masih lagi kecil. Allah perintahkan untuk sembelih. Bila Allah melihat dalam hati Nabi Ibrahim, mula rasa cinta kepada anak bertaut kembali, Allah perintahkan satu ujian yang lebih berat daripada awal dulu, iaitu disembelih. Anak perlu dialirkan darah. Adakah kamu akan buat Nabi Ibrahim? Ataupun kamu lebih cintakan anak sehingga kamu merayu-rayu? So, ya Allah, bagilah perintah lain. Perintah ini tak mampu, ya Allah, aku sayang anak. Tak. Muslimin-muslimat dahsyat. Saya nak sebut apa? Apabila Nabi Ibrahim AS sebut bala, bahkan benar, ini perintah Allah. Apa jawapan Siti Hajar? Inna Allaha la yudayya'una. Sesungguhnya Allah tidak akan menganiaya kami. Memang benar, hadis kursi yang kita bacakan ini, Allah berfirman apa, muslimin-muslimat? Hai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan pada diriku sendiri untuk menganiaya, dan aku haramkan berbuat aniaya di antara kalian. Oleh kerana itu, janganlah kalian melakukan perbuatan aniaya. Aniaya ni zalim lah. Allah sendiri mengatakan, aku mengharamkan, aku tidak akan aniaya hambaku. Aku tidak akan aniaya. Tuan-puan, siapa yang sekarang sedang berada di titik yang paling rendah dalam hidupnya? Sekarang yang belum ada suami walaupun dah usaha banyak kali, sentiasa terkandas dalam cinta. Buat mereka yang kehilangan suami, kehilangan isteri, kehilangan anak, yang belum dapat anak, yang belum dapat apa yang diceritakan. Mungkin ada yang mangsa dera di sini, mungkin ada mangsa dera suami, ibu ayah, ada masa maki hamun staff, maki hamun majikan, apa sahaja yang buruk dalam hidup anda. Allah tidak pernah aniaya kita, melainkan Allah ada merencana satu perjalanan yang hebat. Apabila kita mula redha dan kita mula kembali kepada Allah, Allah akan buka satu-satu pintu. Subhanallah. Dan Allah pun minta kita keluar daripada suasana amanaya. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Allah dah sebut dalam hadis ini, aku mengharamkan diriku daripada amanaya, dan aku juga mengharamkan kamu daripada perbuatan aniaya. Jadi maka janganlah kamu melakukan aniaya. Muslimin muslimat, saya dah kena berhenti setakat ini. Saya mohon maaf, saya perlu bergerak ke lokasi yang agak jauh. Lokasi ini kalau saya tak bergerak, saya kena bergerak 8 suku kalau PA cakap. Tapi tak apalah kan, kita ada masa, kita ni hampir 8 suku. Masya Allah, muslimin muslimat, sekarang 8.10. Hadis ni boleh tak ada 5 minit lagi Saya nak baca je, saya tak akan syarah. Syarah sambung besok. Sebab saya rasa macam sayang kalau tak baca. Kita dah baca tadi hadis tu panjang, kita akan sambung sikit Masya Allah. Tuan-puan sekalian, Siti Hajar bila sebut Inna Allah la yudayya'una, bila ditanya suaminya, Allah as'aluka hadha ya Ibrahim, adakah Allah yang suruh kamu buat macam ni wahai Ibrahim? Tinggalkan kami ni tanpa apa-apa kat sini ni, tanpa perlindungan ni. Sampai kita tahu kisah Siti Hajar berulang alik bukit ke bukit Safa Marwah untuk cari air, dahaga sangat dah. Bukan ada pokok untuk berteduh, betul-betul bawah terik matahari. Kita tak tahu macam mana kepanasan Siti Hajar. Tapi bila Nabi Allah Ibrahim menjawab, bala, bahkan benar. Lalu apa jawapan Siti Hajar? Inna Allah la yudayya'una. Sesungguhnya Allah tidak akan menganiaya kami. Walaupun nampak macam pelik sangat perintah ni, walaupun nampak teruk ni kan. Muslimin muslimat, segala perintah Allah pada kita sebenarnya adalah untuk kebaikan. Apa yang susah? Cuba cakap. Apa yang susah perintah Allah? Tutup aurat susah ke? Solat susah ke? Puasa susah ke? Zakat susah ke? Haji susah ke? Mungkin haji susah. Tapi kita tengok hari ni ramai orang boleh tunai haji. Alhamdulillah. Muslimin muslimat dimati, haji pun bagi yang mampu. Sebenarnya subhanallah, Allah sedang menguji kecintaan kita. Bila buat sesuatu perintahnya, sebab itu sabar ini ada beberapa kan. Yang pertama, sabar mentaati Allah. Yang kedua, sabar meninggalkan larangan Allah. Yang ketiga, sabar dengan segala ketetapan Allah yang baik ataupun yang buruk. Itulah 3 pembahagian sabar. Sabar dengan ketaatan, sabar dengan meninggalkan maksiat,
Yang ketiga, sabar dengan menghadapi apa jua ketetapan Allah yang baik ataupun yang buruk. Jadi, tuan-puan sekalian, lebih kurang dalam 5 lebih kurang 8K ni, muslimin-muslimat, sahabat-sahabat, kita harus fikir, Masya Allah, apa perintah Allah ada untuk kebaikan. Sebab Allah ciptakan kita, kita tak layak pun nak petikaikan apa Allah suruh. Dan Allah tidak pernah suruh di luar kemampuan kita. Semuanya adalah kemampuan. Yang tak buat adalah orang yang mengikut hawa nafsu. Tu je. Hawa nafsu bukan untuk diikuti. Hawa nafsu adalah untuk ditunggang. Untuk kita kontrol. Maksud ditunggang ialah, apa dia maksud ditunggang? Apa maksud ditunggang, muslimin-muslimat? Kalau kita naik kuda, kuda kontrol kita, kita kontrol kuda. Kita lah kontrol kuda. Kalau kita kata kita tunggang motor pun, motor ke yang bawa kita? Kau nak pergi mana? Tak tahulah mana motor ni bawa aku, ikut je. Orang kata, tak waras ni. Ikut je ni. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, nafsu ada untuk ditunggang. Kita yang kontrol nafsu. Nafsu memang penting. Kau tak ada nafsu, tak makan kita. Kau tak ada nafsu, tak tidur kita. Kau tak ada nafsu, tak ada kasih sayang, tak ada rasa cinta. Semua itu daripada hawa nafsu yang Allah berikan. Sebab itu nafsu kalau dikontrol bagus. Muslimin muslimat. Sebab ada nafsu makan tu, beria cari makanan. Beria masak, beria cari kerja. Sebab keperluan nafsu makan tu. Sebab itu kita tengok binatang. Binatang menyusu anak, jaga anak, kendong anak. Binatang jaga anak tu, hawa nafsu kasih sayang tu. Masya Allah. Tapi perlu dikontrol, perlu ditunggang. Perlu ditunggang. Muslimin muslimat. Kita dah tunggang hawa nafsu. Petunjuk Allah bagi tak? Allah dah bagi. Quran hadis mengata hari ni. Kalau orang kata belum dapat hidayah, dia yang menafi dengan hawa nafsu. Lepas tu kan kata, kau nak pergi mana tunggang motor ni? Oh, nak pergi sini-sini. Tahu tak mana jalan dia? Ada signboard tu, saya follow signboard. Biasa tengok signboard, memang tempat ni dia tunjuk signboard. Kita pun follow signboard. Selamat sampailah kat tempat. Tapi ramai mana manusia, dia ikut hawa nafsu dan dia tak ikut petunjuk Allah. Allah dah bagi dah signboard. Allah dah bagi signal. Allah dah bagi dah, ini jalan sesat, ini jalan yang betul. Tapi dia nak juga jalan sesat. Akhirnya jumpa tak syurga. Dia lalu juga jalan sesat. Akhirnya jumpa tak jalan kebenaran. Dia ngaku, aku tahu aku salah. Aku tahu benda ni aku buat haram. Aku tahu benda ni salah. Aku tahu buka tudung ni salah. Daripada tutup aurat, daripada pakai tudung lepas tu buka, saya tahu. Saya nak jadi diri sendiri. Ayat jadi diri sendiri tu adalah, saya nak ikut nafsu sendiri. Begitu. Bukan diri sendiri. Diri kita, Allah ciptakan, tengok bayi. Itu diri kita. Bayi tidak pernah melawan perintah Allah. Diri sendiri, diri kita yang sebenar adalah ketika kita belum lagi mumayyiz. Kanak-kanak tu. Kanak-kanak kan, kita kata ni salah, okey dia terima. Kita kata bahaya, dia pun tak buat. Diri kita yang sebenar adalah suci dan bersih. Dan nurani kita adalah mentaati Allah. Itu diri kita yang sebenar. Setelah kita mula bijak, kita dah mula pandai, kita dah mula kaya, kita dah mula Allah beri pelbagai nikmat, kita mula tak jadi diri kita sendiri. Kita mula hilang jati diri sebagai hamba Allah. Kita berani lawan Allah. Kita berani menyebut perkara yang sangat bahaya untuk akidah, untuk kehidupan kita. Siapa yang cakap nak jadi diri sendiri, hakikat dia sendiri ada jadi hamba Allah. Itu diri sendiri. Saya nak jadi diri saya sendiri, saya tak nak hipokrit. Sebenarnya orang yang hipokrit adalah orang yang menafikan suara hatinya, suara nuraninya, kalbunnya, jiwanya. Sebab jiwanya meronta-ronta. Ustazah dah 8.15 kan? Terima kasih ingatkan. Jiwanya meronta-ronta sebenarnya. Itu hakikat diri kita sebenar. Bila kita kembali pada diri kita yang sebenar, iaitu hamba Allah, barulah boleh jadi diri sendiri. Baru tenang, baru kuat. Adakah anda mengatakan anda menjadi diri sendiri dengan anda melawan perintah Allah? Anda akan ditarik nikmat tenang. Mungkin gembira, mungkin bahagia, mungkin enjoy. Yang penting hidup kita enjoy. Tapi subhanallah, tenang itu datang daripada Allah. Terima kasih. Nampaknya tak boleh nak sambung hadis ni. Jangan lupa besok hari Rabu kita akan menyambung pengajian kita. Dan kita ini masih lagi panjang. Dan tajuk ceramah sekejap lagi pukul 10.30. Ada lagi 2 jam. Jadi siapa nak tidur, tidur dulu. Siapa nak makan, makan dulu. Siapa nak masak, masak. Nak buat kerja, buat dulu. Nantikan temu janji kita jam 10.30. InsyaAllah saya akan bersama dengan Jabatan Imigresen Malaysia. Jabatan Imigresen Malaysia yang membawakan tajuk Wanita Hiasan Dunia. Gitu. Wanita Hiasan Dunia. Wanita Hiasan Dunia. Saya akan kupas insya-Allah. Kan?
bagaimana nak jadi wanita perhiasan terindah dunia berdasarkan hadis Nabi, ad-dunya mata', dunia adalah perhiasan. Dunia ini sangat indah, best, ialah bahagian-bahagian indah itulah. Wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah, dan seindah-indah perhiasan adalah wanita yang salihah. Jadi insya-Allah, walaupun lelaki, anda kena dengar juga, sebab anda bakal ada isteri, ataupun anda ada isteri dan anda anak perempuan, dan anda ada adik-beradik perempuan, dan ibu anda juga perempuan. Jadi anda hidup keliling perempuan. Jadi yang lelaki jemput dengan juga wanita hiasan terindah dunia. Kita akan kupas dari sudut realistik. Bukan benda yang tak boleh nak buat. Benda realistik. Macam mana nak jadi wanita perhiasan terindah dunia ni? Masya Allah. Apakah maksud wanita perhiasan dunia ni? Kena dia melawar, kena bersolek, kena sekian-sekian, barulah namanya wanita perhiasan dunia. Masya Allah. Sekian, kita tangguhkan pula kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih ya yang tulis. Ustazah go. Berani kan? So Ustazah pergi. Baik. Saya pergi. Okey. Arnab tu anak Ustazah ke? Ya, betul, anak kami. Nak tengok lagi ya? Nanti kita tunjuk lagi anak. Esok saya nak share pasal kucing. Nak tunjuk suasana kucing-kucing kami. Ada 11 ekor. Kucing kat rumah kami ada 11 ekor. Anak ada lebih kurang dekat 20 ekor lebih. Hamster, guinea pig, ikan. Macam-macam binatang sebenarnya kami pelihara. Sibuk-sibuk pun bila dengan binatang, terapi, dan mereka doakan kita. Tengok, saya sambung. Jangan tanya soalan lagi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.